Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat tangan ni lawan. Kita lawan. Kita lawan. Yang pamit lah gamak ni ramai. Jangan tetes dengan yang angkat tu. Ambil gamak. Oi. Banyak kami koman lah. Ni, wartawan ni pusing kamera kau tu. Ambil gambar lepas semua. Tu dia. Beri gambaran sebenar kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini kehendak rakyat, suruh dia turun. Bukan saya seorang. Ini dia hantar aku seorang. Terus aku. Hantar boleh boleh semua. Terima kasih Saudara Azizi. Yang berusaha Ustaz Dr. Fakhruddin Muhammad Azman Nasruddin, Abang Leh, Saleh Saidin, semua Din semua. Semua anak Pak Din. Selamat petang, salam sejahtera. Tuan-tuan sekalian, saya minta bercakap dulu ni pasal saya nak pergi Pedu. Lepas ni saya nak kena pergi Pedu. Jadi pulih-pulih yang ikut saya tu, mainlah pergi Pedu. Rakam, saya nak kata apa lah di Pedu sekali. Sampaikan kepada Saifuddin dan rakan-rakan makalah. Pudin. Saya tak kata apa lah. Apanya duk provok. Tuan-tuan sekalian, Bang Leh tadi telah menerangkan tentang hasrat kita membangunkan negeri kita ikut acuan kita. Kena ikut acuan orang Kedah, bangunkan Kedah. Jangan ikut acuan orang Kuala Lumpur. Mereka bukan tahu. Tuan-tuan sekalian, sejak dulu dibuat satu plan The Greater Penang. Kita negeri Kedah, negeri Perlis, Perak Utara ni semua akan jadi feeder kepada membangunkan The Greater Penang. Penang nak dijadikan pusat pertumbuhan, negeri-negeri jiran macam kita ni, Kedah ni, hak asal pemilik Penang tu. Dia nak jadi tukang suap je. Apa saja yang boleh menghalang pembangunan The Greater Penang akan ditentukan tidak terjadi. Pasal tu mereka tak bagi kita buat KXP. KXP tu boleh, mereka lah kata, bukan ada niat kita pun. Mereka kata boleh menghalang kemajuan lapangan terbang bayar lepas. Sebagai pusat penerbangan antarabangsa, lapangan terbang antarabangsa, pusat masuk ke negara ini, pusat orang keluar, dia kata kalau jadi KXP, maka Penang akan tergugat. Orang akan turun di KXP. Tak dah Penang. Jadi, jumlah kemasukan pelancong tidak lagi melalui Pulau Pinang, tetapi melalui KXP. Barang-barang kita akan diekspor terus dari KXP dan barang yang dikeluarkan di Kedah akan dijumlah masuk dalam keluaran dalam negeri kasat, negeri Kedah, KDNK Kedah. Lah ni tuan-tuan. Yang mereka duk tulis angka kita 5% saja sumbangan Kedah kepada KDNK negara. Pasal barang kita diekspor dari Penang dan Pelabuhan Kelang. Barang tu dijumlah masuk dalam KDNK Penang dan KDNK Selangor. Jadi kita duk bawah selalu lah. Pasal tu kita duk di tangga tercorot. Itu saja punca. Bila kita nak buat KXP dan kita akan ada pelabuhan di Sanglang kita ni, maka semua barang kita akan keluar daripada negeri kita sendiri. Maka semua barang kita akan dijumlah masuk dalam KDNK kita. Lepas tu kita naiklah nak tangga kita. Lepas tu kita pun naiklah nama kan lah. Opah berhenti rentah juga. Hak ni ya mereka tak mahu. Bukan saya merapu dah. Bukan saya loklak. Mereka kata kena tukar pasal nusi loklak. Hei dah ada kan nusi loklak. Nusi tak ada loklak Nusi cara average orang Kedah tara ni lah. Kebanyakan orang Kedah tara ni. Saya tak ada pi duk jadi kayangan, jadi apa. Meduk tayang sisikkan kelisa. Kau ni tak ada. Saya duduk sama rendah dengan orang, diri pun sama tinggi dengan orang. Itulah orang Kedah. Kita tak ada mak domain merak, domain kacau negeri orang tak tahu hala aku tu tak ada. Kita tak pi duk kacau sana. Adalah seorang tu main duk kacau kita kan lah. Hari-hari buat PC, tembak kita.
Tuan-tuan sekalian, nak jadi feeder kepada negeri lain, kita pun tak mau. Katalah kita buat plan the Greater Kedah. Depa pula jadi feeder kita. Depa mau kah? Tak, depa tak mau. Plan the Greater Penang tu, dia punya wilayah cakupan dia sampai ke daerah Yan tu. Tak boleh dibangunkan apa-apa. Tidak boleh dibuat apa-apa yang boleh mengganggu gugat Pulau Pinang. Ni sampai lang Kedah ni. Sebab tu kita disuruh tanam padi. Disuruh kita gezetkan 132,000 hektar tanah Kedah ini sebagai taman pengeluaran makanan. Tak boleh buat lain. Bila kita disuruh gezet, tanah tu tak boleh buat apa dah. Kena tanam padi saja. Rugilah tuan-tuan, tanah kita luas. Tapi boleh buat benang saja. Nak buat benda lain tak boleh. Pasal itulah kita buat keputusan kita tak akan gezet selagi mereka tak bayar kat kita 170 juta setahun. Apa nak suruh gezet? Bayar 170 juta setahun. Mereka kata nak bayar tak jumpa formula. Aku cerita dah formula dia senang dia. 170 juta ramai. Untuk jaga keselamatan makanan kita sanggup berkorban untuk negara ini. Sebab kita keluar padi 43%, kita simpan tanah sawah. Okey, boleh kami berkorban untuk negara ini. Bayar 170 juta setahun. Tak boleh. Tahu nak ajak debat. Lepas tu orang tak layan, meroyan kata lu. Pikuk merkik, pikuk benar. Mereka tak mau debat dengan saya. Mereka tak mau debat dengan saya. Hang gila, siapa nak debat dengan hang? Kan? Dah dia wayah putui. Lama ni dia duk cerita kita formula tu, formula ni. Serba mak nenek lah formula. Semua formula dia ada. Tahu tak jadi. Bagi kerja kat dia 8 bulan. Tak boleh buat apa lagi. Duk melilau kata formula tak jadi. Tahu ajak debat. Ada ke puja? Tak boleh layan orang lagu ni tuan-tuan. Hampir duduk tepi sungai, debat dengan kebau. Budak lawang kuek kau tu. Pi. Bimin jauh-jauh. Yang kacau. Kita nak bangunkan Kedah ni cara kita. Kita tak akan pakai cara hang. Hang punya formula out tak boleh pakai. Pasal hang sendiri pun tak tahu pakai. Kalau hang tahu pakai, tentu hang buat dah. Nak jadi panjang nampaknya. Tak apa-apa. Seorang tak apa keluar pasal batuk tuan-tuan. Hai, hang pandai lah. Hang main ceramah tengok. Tuan-tuan sekalian, The Greater Kedah ni akan terjadi dengan syarat kekalkan Perikatan Nasional di Kedah ini. Kalau kita bagi kat Asmirul, bagi kat PH pula, kita akan kekal sebagai negeri penyuap kepada negeri lain untuk maju. Negeri yang dipaksa dan mereka turut. Ada siapa duk berani lawan Ibrahim di kalangan PH ni? Tak ada, tuan-tuan, kita lawan. Kita angkat tangan ni lawan. Tengok orang Kebangsaan berani. Pasal itu Perikatan akan menang. Jangan tokok lah balik. Menang. Weh, apa janji tu eh? Isu apa pi? Ngundi pangkah oleh pula. Cari seorang-seorang. Tunggu. Negara ni demokrasi tuan-tuan. Kita dah beri hujah. Kita dalam tempoh 3 tahun ni kita telah tunjukkan bukti apakah yang telah kita laksanakan. Walaupun mereka mai hari-hari nusibak pa. Dia buat pa jadi MB tak buat pa. Dia pun pusing pelapik tu je. Kan, pi rasmi pelapik buat malu ke orang. Hak seorang lagi tu jaga bola hutang 16 juta bos. Ni nak lawan Malay. Tinggal kat kita hutang 16 juta. Gaji 3 bulan tak bayar. Ni hak cakap pandai. Ni nak lawan balik, nak balik Kebangsaan, buat malu orang Kebangsaan. Woi, kalau hampa hantar dia pidun sekali lagi, hampa lah malu. Dia cakap dia pandai, kerja bank lah, kerja tu teror lah. Jaga bola je fail, tuan-tuan. Hutang tinggal kat kita 16 juta. Banyak. Adakah sikit? 16 juta je, oi. Kita pun rapai kata tu. Pergi cari, nak bayar gaji 3 bulan dulu.
Lepas tu nak bayar KWSP, nak bayar LHDN, nak bayar BAS, tak bayar tiket kapal terbang, tak bayar. Ada satu syarikat yang duk menyediakan tiket-tiket. Kawan pun main surat. Tu surat apa ni? Surat gadai barang mai. Pasal apa? Saya bawa mereka pergi sini, mereka tak bayar. Bawa pergi sini, tak bayar. Bawa pergi sini, saya pun tak lepi dah. Dia kata, inilah saya tunjuk kat bos. Surat gadai barang mai. Woi, Asmirul, hang punya kerja sampai travel agent kena gadai mak gelang. Ada cakap pandai. Tu saya kata aku tak mau kutip orang. Dan aku kutip berah je, oi. Tu dia. Tuan sekalian, tu baru ubat bola. Ada satu ketika, main satu tuntutan ke pejabat kita. Main satu tuntutan hutang pejabat MB kepada satu syarikat muzik. Speaker. Muzik lah, dia ada jual yang mahal ni semua. Ada satu tuntutan tu 1.7 juta. Dalam tu. Pejabat MB hutang kawan tu. Kata ni apa dia ni? Dijalankan satu program saja. Ni macam ni. Program memperkenalkan pemain-pemain bola sepak di Stadium Darul Aman. Program tu saja 1.7 juta. Tuan-tuan nak kenal pemain macam mana? Saya perkenalkan pemain akan mewakili Kedah pada tahun ini. Saleh Saidin. Lagu tu ya. Contoh. 1.7 juta hutang tak bayar. Hak tu. Saya ulang. Adik ni pun tak tahan bos. Koyak oi. 1.7 juta program tu saja. Bawah kawan ni ya. Masa tu dia esko sukan. Ni esko sukan ni. Oi, sembang pandai kan. Kita akan buat trek tu, buat ni. Trek haram tak jadi sampai dia berhenti. Tak jadi. Bila kita mula nak buat, ni kita mula proses. Hampir siap dah trek kita. Mereka buat main SPRM. Serbu pula. Siasat habis semua. Ngantuk kontraktor pun takut. Ni terhenti projek trek kita. Nak jadi nak siap lah. 85% dah trek. Bahagian tar sudah ditar. Tar tu, hak nak speed tu 400 meter je. Hak nak break tu pula 400 meter lagi. Yang laju motor. Dia kena buat pasiak saya tu. Siap. Saya kata, saya nak satu kejohanan sprint test pada bulan Julai. Bulan lepas lah noh. Mereka pun speed buat kerja. Tahu-tahu hantar PSPRM duduk siasat kono. Kontraktor pun dia takut. Main duduk siasat aku bersepak. Kan? Kawan pun berhenti cabut belah aku tu. Tu punya dengki manusia ni tuan-tuan. Masa hang tak boleh buat, hang cakap pandai, hang tak boleh buat, kita pun tak apalah bagi kami buat. Bila kita buat nak siap, hampa buat kerja lagu lain pula. Nampak alat hati tak apa elok tu. Jadi tuan-tuan, orang hati tak apa elok, tak boleh jadi ketua kita. Pasal kita hati elok. Bila ketua hati tak elok, kita duk turuk dia. Jahanam sekali kita. Nak jahanam dengan mereka tak? Nak ada orang kalau Kedah jahanam dengan mereka? Kita tak mau tuan-tuan. Kita hati kita bersih. Hari-hari kita mau cuci. Kena bersih. Ni pencetak kitab tahu lah. Kena bersih hati kita, buat kerja ikhlas. Kita cakap apa yang kita buat je. Hak kita tak boleh buat, kita tak janji. Kita tak janji bulan bintang, hak tak boleh buat, kita tak mampu. Tak ada. Tuan-tuan sekalian, ni duk serang ke RII lah apa. Saya tadi taklah dengar sangat, tapi ada orang habang. Dia kata Nusi tulis surat, masuk 2 orang. Pekerja Cina. Rupanya hak duk main jumpa saya tu, orang Cina betul. Saya duk panggil dia Mr. Su. Rupanya saya pergi duk habak Sulaifat apa nak tahu tadi. Oh, Mr. Su tu lah. Rupanya. Nak cerita lagu ni. Mr. Su tu cakap orang putih tak boleh, cakap Melayu tak boleh. Dia duk main pejabat tu pasal sebelum saya masuk pejabat tu, dia ada kerjasama dengan MBI. Syarikat dia nama Prospek Suria. Sulaifat ni adalah owner syarikat Prospek Suria. Dia main dengan satu lawyer. Lawyer ni kawan Saifuddin dulu.
Lah kalau saya sebut nama taubat, Pudin terkejut kan? Tak apa, bagi SPRM tanya saya nak abang lawyer tu. Pasal kalau kita dedah bos semua ni, esok dia kena kau ni. Saya tahu cara Pudin pun kali jawab semua. Jawab semua, dia pusing ni pula. Lalu ni kita tak sah, hampir track hang, aku pi track aku. Kita nak tengok hujung siapa menang. Dia main dengan lawyer tu. Lawyer tu kawan Pudin. PKR, lawyer tu. Kerja sekali depa ni. Partner firm dia pun saya tahu. PKR juga. Mai explain kat saya. Syarikat Prospek Suria ni telah habis 30 juta dah duit. Duk di Malaysia ni, duk lobby projek ni. Dan dia dah bayar duit kepada MBI pada masa itu. Sekurang-kurangnya yang ada resit 5 juta. Hampa rakam boleh tak polis? Sagi hampa balik bagi kat saya Pudin. Nah. Sekurang-kurangnya dah bayar 5 juta yang ada resit, yang tak ada resit. Saya ulang. Sekurang-kurangnya telah membayar kepada MBI 5 juta. Ada resit bayar. Pasal dia panggil upfront ke apa tahu, saya akan ingat duit-duit ni. Upfront ni apa tahu? Macam komitmen fee lah. Pendahuluan. Pendahuluan lah. Jangan lu pijak waya oi. Nak cerita apa dia ni? Pudin hang dengar tau. Mailah dengan lawyer ni. Weh putih tu depa. Ceritalah kat kita apa dia bisnes depa. Di mana dah depa tengok depa buat apa dah, cam kawasan apa semua siap dah. Tunjuklah proses dalam video tu lah. Dia panggil in situ leaching. Macam mana REE ni nak di-extract daripada tanah tu. Saya pun duk tengok, perhati ni teknologi baru. Bukan pakai lombong korek dak. Dia tebuk lubang tu, buh amonia sulfate. Ayak tu keluar kono, takung sana, mik lah. Nanti apa tak tahulah. Ada 17 unsur REE. Okey, tak apa. Dah hampa dah ada kerjasama sebelum ni. Dan pun hang pun duit habis banyak dah. Teruskan saja, tetapi buat ikut undang-undang. Ikut undang-undangnya apa? Kena memohon. Lepas lulus dasar, dia kena mohon lesen menjelajah di PTG. Nak lulus lesen jelajah tu kan, kena buat 40 salinan dokumen permohonan. Dia buatlah. Ikut proses. Saya kata nak cepat tak boleh, tak lambat pun tak. Hang ikut saja peraturan ni sampai hang berjaya. Tapi dia tak kerti cakap Melayu. Orang putih tak tahu. Saya bukan tahu nama dia. Saya tahu dia Mr. So ya. Saya sebutlah nama ni dalam sidang DUN dulu. Tuan-tuan balik tengok video. Sidang Dewan Undangan Negeri. Saya sebut kalau nak settle. Kalau betul Prospek Suria curi. Tangkap 2 orang saja. Satu Mr. So. Satu Haji Sobri. Tangkap 2 orang ni selesai lah. Tapi Kalau. Halo. Hampa potong dia punya tu 50%. Kalau cerita dia semudah tu, kalau cerita dia semudah itu, Prospek Suria ni yang curi, Mr. Su ni yang curi, senang tangkap. Tangkap 2 saja. Pasal mereka ni JV. Prospek Suria dengan MBI. Kalau betul hampa tuduh MBI dengan Prospek Suria curi, saya kata, senang saya tahu nak tangkap siapa. Tangkap Mr. So, tangkap Haji Sobri. Saya cakap dalam sidang DUN macam tu. Tapi bukan mereka yang curi. Yang ditangkap curi ni nama Cina lain. Ho Chu Meng kot. Kau Wong Hang Nang kah? Ho Chu Meng. Ho Chu Meng ni orang Kuala Kerai, Kelantan. Orang Malaysia. Bukan orang Cina. Kemudian, buatlah proses mohon. Akhirnya dapat lesen jelajah. Lepas dapat lesen jelajah, dia kena pergi boring lah. Tak mana ada. Tak apalah, dia buatlah. Ikut proses dia. Lepas buat tu, dia nak mohon lesen melumbung. Nak dapat lesen melumbung tuan-tuan kena kelulusan EIA.
Mohon IAA. Mohon IAA tunggu. Kita pun tanya Kementerian Sumber Asli. Sila keluarkan SOP daripada kementerian lagu mana galian ni nak di-extract secara sah. Saya daripada mula minta dulu sampai lah tak ada lagi SOP tu. Tak ada. Tak keluar. Dalam mesyuarat Majlis Tanah yang terakhir, saya tengok dalam dasar-dasar Kementerian Sumber Asli. Saya ulang. Saya tengok dalam dasar-dasar Kementerian Sumber Asli, perkara nombor 13, perkara nombor 12, Kementerian tidak akan menyokong sebarang perlombongan dalam tanah hutan simpan. Habis cerita, tutup buku. Pasal Jabatan Alas kita pun di bawah kementerian tu juga. Bila itu jadi dasar kementerian, Jabatan Alas kita tak akan proses EIA. Jadi kena tunggu Pak Long ni sampai kemat pun tak ada apa. Cobaan. Oi, hampa jaga elok aku tak ulang lepas ni. Sampai kemat pun. Oh, lemah. Sampai kemat pun. Boleh sampai pakai mikrofon pakai jokah dah. Letih ya kalau jokah saja. Kalau dasar kementerian macam itu, sampai kiamat pun, ekstrak REE tidak akan dapat dibuat secara sah ikut SOP. Pasal dasar kementerian kata, dia tak sokong sebarang kegiatan perlombongan dalam hutan simpan. Patutlah saya kata, oleh kerana ada dasar ini, mengikut maklumat yang saya terima daripada pegawai-pegawai penyiasat, di seluruh negara ada 60 lombong haram REE. Datuk Ketua Setiausaha Kementerian kata, saya tahu dan saya akui dan saya ada maklumat, ada 60 lombong haram REE di seluruh negara. Pak Saipa Pudin mai attack Kedah saja. Hampa tanya dia, pasal apa hang pulun sini saja? Ada 59 lagi di tempat lain awak hantar pi. Dan pasal apa attack masa pilihan raya? Pasal apa tak attack sebelum ni ataupun tak attack selepas pilihan raya? Pasal hang nak main politik. Hang nak ambil kesempatan ada isu REE ini untuk memburukkan orang. Padahal yang memburuk diri hang sendiri. Ha? Dia tak elok, tuan-tuan, hati tak murni. Hati tak elok. Pi cari lagi 59 lombong tu. Saya tahu ada 59 diakui oleh KSU dalam mesyuarat Majlis Tanah Negara, cik oi. Majlis Tanah Negara ni bukan koma-koma semua menteri dalam tu. Chairman dia Perdana Menteri, tapi hari tu yang chair meeting tu Timbalan Perdana Menteri Datuk Fazilah. Oleh kerana saya kata lagu tu dalam mesyuarat, Nik Nazmi panggil lah seorang pegawai dia pi duduk belakang sembang apa saya tak tahu. Lepas balik saya turun dalam mesyuarat tu, mereka buat PC, buat sidang akhbar. Dalam sidang akhbar tu lah Fazilah dengan Nik Nazmi ni pakat kata di Kedah ada 60 lombong. Baru lah sungguh. Saya kata seluruh negara. Dan KSU pun mengaku seluruh negara. Kalau ada 60 lombong, 60 lombong di Kedah ni, tuan-tuan hari-hari kita boleh nampak. 60. Tak mana ada. Ada satu tu je. 59 lagi di negeri lain. Lepas itulah baru terbongkar di Negeri Sembilan ada. Di Pahang ada. Di Perak ada. Awak tapi siasat. Pasal apa hampa main di Kedah saja? Pasal hampa nak bunuh Sanusi. Sanusi ni nyawa liat, bos. Dia payah mati. Payah mati. Macam mikrofon ni ya. Mati sah hidup balik. Mati sah hidup balik. Coba. Tengok, nyawa panjang. Tuan-tuan sekalian, hak ni daripada koyak tu. Tak tahan juga rupanya.
Bukan di mikrofon. Di apa? Amplifier tu. Cobaan. Cek. Mujur saya tuan-tuan, kalau Mak Sabu dia pungai lah. Kan? Kalau Mak Sabu dia pungai. Mujur Nusi. Nusi tak pungai tuan-tuan. Nusi nak berjuang, nak pungai depa keluar. Cobaan. Omat tadi. Testing. Cek. Cobaan. Cek. Weh, hampa ni depa duk rakam awak malu kat depa. Boleh duk rakam, puding kata apa mikrofon tak bunyi. Cuba suruh. Duit tak ada bos, RI tak jual lagi. Nak beli mikrofon tak boleh. Cobaan. Berapa awak mahat tadi tak apa, boleh. Kita cakap pelan-pelan lah. Kita tak sebut dah nama mereka, sebut nama mereka tu, mampu tu. Cek. Say. Cobaan, insyaAllah ni okey dah. Tuan-tuan sekalian, tahun nak tadi? Lombong 59 lagi awak hampa tak pergi siasat. Pasal Negeri 9 tu kan PKR. Jadi hampa biar apa jam mata. Negeri Pahang kan BN campur DAP. Jadi hampa pejam mata. Negeri Perak kan UMNO campur DAP, hampa pejam mata. Negeri Kedah kan Nusi, hampa mai. Nampak sangat hampa jahat. Bukan hampa nak cari kebenaran. Hampa nak ambil isu ni nak jadi modal pilihan raya. Tuan-tuan sekalian, modal pilihan raya ni banyak. Salah satunya mikrofon tak bunyi. Cobaan. Dah lah nak main payah. Cakap tak bunyi pula. Cek. Cuba suruh 3. Cek 1 2. Hei, asap tak mayang ke? Cek 1 2. Ada kena masuk. Boleh. Cek. Halo. Dengar? Tak dengar. Tak dengar kan? Cek 1 2. Macam dengar. Cek. Dengar. Cuba suruh 3. Dengar tapi pelan kan? Cek. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah mikrofon ni tak selop dah. Jangan jadi macam pudin. Sat selop. Jangan koyak lagi. Jangan nak syarah tak habis lagi. Oleh kerana negeri lain tu ada PA sana, ada PKR, ada UMNO, ada BN sana, ada DAP. Jadi mereka tak pi. Sengap tutup buku. Oleh kerana di sini ada Nusi, ada PAI, ada Bersatu. Maka pakat terjun tumpah mai sini. Tuan-tuan sekalian, kalau saya jadi menteri, ada agensi bawah saya yang sedang menyiasat, saya kena biar agensi itu siasat sampai selesai. Agensi itu akan umum keputusan siasatan. Saya tak boleh tengah-tengah duk siasat, saya pergi ambil maklumat tu pergi dedah. Ambil maklumat pergi dedah. Suruh orang jawab. Ambil maklumat pergi dedah. Tu bukan tata kelola. Itu bukan tata kelola. Dengar? Itu bukan. Ni Bang Sidi, tengok mikrofon. Itu bukan tata kelola. Itu tata kelolo. Tak boleh buat kerja, ambil separuh jalan, lempak, ambil separuh jalan, lempak, bagi orang jawab, bagi orang bina persepsi negatif. Saya ulang. Dia kena cakap pelan kot. Cakap deras tak boleh. Marju.
Check. Pius. Ada pius kat lama ada wek kecil kan? Cakap dengar. Itu tata kelola. Tak boleh ambil kerja separuh masa agensi jabatan, lempak tengah awam untuk orang bina persepsi tiap-tiap hari. Dia kata dia nak heret isu ni 2 minggu sepanjang kempen. Maka dia ambil separuh masa punya maklumat, tak selesai lagi siasatan, lempak suruh kita jawab. Tak jawab dibina persepsi kata, orang ni ada masalah, orang ni ada masalah, orang ni. Tak boleh agensi jadi alat macam tu. Agensi kerajaan, jabatan kerajaan, tak boleh buat kerja lagu tu. Pi, tanya siapa pun, biasa kerja kerajaan. Separuh masa punya maklumat, tak selesai lagi siasatan, tak boleh dedah. Tak boleh dedah. Kalau dia dedah tu, katalah orang yang sedang disiasat tu, dia tahu malah benar tu, dan dia bina satu perkara lain pula untuk melepasi siasatan jabatan tu. Kan kantoi nanti tu. Jadi Pudin, nak jadi menteri kena belajar dulu. Hormat agensi dan jabatan punya peranan dan fungsi dan tanggungjawab. Baru selesai masalah kita. Lo ni bukan dia nak selesai masalah tu. Dia nak bina persepsi. Pasal dia kata Datuk Seri Anwar arah saya dan Rafizi bina naratif ini serang Sanusi. Betul tak? Anwar arah mereka kan? Adakah ini arahan yang wajar atau tidak sebagai Perdana Menteri dan Menteri ke dalam negeri? Kita tak boleh guna kedudukan kita, guna kedudukan sebagai KDN ke, sebagai PM untuk bina kepentingan politik kita atas jawatan tu. Sebab tu saya tak pernah guna jabatan apa pun di negeri ini untuk kempen bagi pihak saya tak pernah guna. Dan saya haramkan guna agensi dan jabatan kerajaan untuk meraih undi untuk parti saya. Saya haramkan. Pasal inilah tata kelola yang betul. Yang hampa duk syarah pasal governance, pasal tata kelola. Tapi hampa semua ke laut. Hampa cakap tak serupa bikin. Tang ni ada kepentingan hampa piduk. Tu saya kata pokok. Bila orang bagi perumpamaan pokok, hampa sakit hati kan? Hampa koyak. Tapi bagi orang Kedah, nak senang faham perangai lagu ni memang pokok. Perbandingan yang tepat dan padat menusuk kalbu. Ingat tak ni? Tuan-tuan sekalian, governance, tata kelola kerajaan ni, cara sesuatu urusan tu diuruskan oleh agensi. Bukan boleh ikut orang politik, tak boleh. Dia ada buku, ada SOP, ada prosedur, ada undang-undang. Dia kena follow hak tu saja. Dia tak boleh orang politik nak aku ni, dia pun ikut orang politik nak aku tu. Tak kira jabatan apa tahu. Saya habaq kata dia pergi check-in hotel guna jabatan immigration punya LO. Lepas tu dia jawab, dia kata dia dapat taklimat pada polis. Kalau dia betul-betul nak pergi atas urusan polis, nak kena check-in pakai LO polis. Tak boleh guna immigration. Immigration, jabatan kerajaan ni, walaupun belanja 1 sen, 5 sen, 10 sen, mesti ada hasil untuk jabatan dia. Faedah daripada perbelanjaan tu datang kepada urusan jabatan dia. Tak boleh pergi jabatan lain. Dia pergi check-in pakai jabatan immigration, belanja 7-8 ribu. Tapi dia pergi buat urusan dengan polis. Polis dengan immigration, jabatan lain-lain walaupun bawa satu kementerian. Tuan-tuan, nak jawab, nak bagi alasan apa pun, jangan anggap kata orang bodoh. Walaupun hang cerdik, jangan ingat orang. Inilah masalah hampa. Hampa ingat hampa cerdik. Lepas tu hampa ingat orang lain bodoh.